The information in this video is reviewed by Students for COVID. This video is proudly sponsored by Chinese American Civic Association. Terima kasih kerana menalu masuk ke video Bahasa Melayu COVID-19 dalam 19 minit dibawakan oleh Apelide berkolaborasi dengan lebih 30 inisiatif belia Badan Bukan Kerajaan Antarabangsa bersama lebih 100 pelajar sekolah menengah tinggi dan kolej dari pelbagai negara. Nama saya Alfa sebagai jurucakap anda di video ini. Di sini merupakan topik-topik yang akan kami jelaskan dalam video ini. Kami akan sediakan jangka masa bagi setiap topik di kotak maklumat di bawah. Anda boleh merangkau dari satu topik ke topik yang lain mengikut kehendak anda. Jadi, apakah itu COVID-19 dan mengapa kita perlu ambil tahu? Corona bermaksud mahkota. Ini merujuk kepada rupa virus ini di bawah mikroskop. Ia kelihatan sebagai sebuah mahkota di permukaan virus itu. Coronavirus dengan huruf C pada ejaannya mengelaskan keluarga coronavirus. Sebahagian mereka menyebabkan penyakit biasa seperti selesema dan masalah pernafasan yang lazim. Kebanyakannya menjangkiti haiwan dan ia disyaki yang coronavirus ini berpindah dari kelompok haiwan ke kelompok manusia. Sekarang kita akan bercakap dengan lebih teliti berkaitan sejenis coronavirus baharu yang disebut novel coronavirus. Di sini kami akan tunjukkan perbezaan. Novel coronavirus merupakan virus yang tidak pernah ditemui dan COVID-19 ialah penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus ini. Pada awal Februari, World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan COVID-19 sebagai nama rasmi bagi penyakit ini. Pertama kali dikenalpasti di Wuhan, China, di mana Co bermaksud corona, D bermaksud virus, D bermaksud disease dan 19 mewakili 2019. Ada teori yang mengatakan COVID-19 mungkin berpindah dari jenis spesies haiwan ke kelompok manusia, kemudian berjangkit namun masih tidak ada bukti. Sekarang, mari lihat sepintas lalu tentang situasi terkini. Kami akan sediakan beberapa data, grafik dan statistik bagi menjelaskan tentang pengenalan COVID-19 dan kesan-kesannya. Pada akhir Mei, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menjadikan Amerika sebagai pusat gempa baharu pandemik ini. Peningkatan di beberapa buah negara boleh dikaitkan dengan penambahbaikan program-program ujian. Malahan, virus ini telah merebak dengan meluas dan menyebabkan kematian. AS merupakan salah sebuah negara yang terkesan teruk akibat COVID-19. Pada awal April, bilangan kematian di AS disebabkan COVID-19 telah melebihi Itali, sekaligus menjadikan Amerika nombor 1 di tangga dunia dengan kematian akibat virus tertinggi. Kemudian, pada akhir Jun, kira-kira 1,820,200 orang seluruh AS disahkan positif virus tersebut dan kira-kira 105,000 pesakit yang menghadapi virus tersebut maut. Di AS, peningkatan bilangan pesakit telah stabil, namun para pakar mempercayai kes masih lagi di kadar membimbangkan dan khawatir pembukaan semula di beberapa negeri bahkan menyebabkan penularan wabak baharu. Konsert, perarakan dan pertandingan bola gisut telah dibatalkan. Tuntutan pampasan oleh pekerja yang dibuang kerja juga meningkat mendadak. Paragraf penulisannya mengenakan kompang kepada penduduk Amerika yang merentas negeri. Dan jika seluruh negara dibuka semula sekalipun, penguat kuasa telah memberi amaran bahawa yang virus ini berkemungkinan menjadi ancaman kekal. Disebabkan bilangan kes berubah setiap hari, kami menyediakan beberapa sumber maklumat untuk anda rujuk berbanding menyertakan statistik yang sentiasa berubah dalam video ini. Anda boleh mendapatkan maklumat berkaitan kes baharu di setiap negara, malahan di kawasan anda berada. Pertama sekali, CDC. CDC membekalkan maklumat berkisar COVID-19 serta rumusan mingguan berdasarkan statistik, laporan kematian dan ramalan data yang dikaji. Selain itu, anda seharusnya selalu mengikuti perkembangan semasa tentang isu COVID-19 melalui maklumat yang dikeluarkan oleh JKN, KKM serta laman web covid19moh.gov.my. Pastikan anda melalui laman sesawang yang dikongsi untuk mengetahui tentang pusat-pusat ujian, demografi dan maklumat penting yang lain.
Sekarang kita akan tengok apakah simptom yang akan dialami oleh seseorang yang mempunyai COVID-19. Menurut CDC, semua orang boleh mengalami simptom yang ringan ataupun parah. Warga emas terutamanya dengan orang yang sudah pun mengalami masalah kesihatan sebelum ni akan mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat COVID-19 ni. Simptom COVID-19 akan muncul 2 hingga 14 hari selepas pendedahan pada virus COVID. Maksudnya ada kemungkinan yang anda telah pun mendapat COVID-19 tapi belum lagi mengalami sebarang simptom lagi. Jadi simptom-simptom COVID-19 termaksud demam ataupun kesejukan, batuk, sesak nafas, keletihan, sakit otot ataupun badan, mana-mana dekat badan kamu kalau sakit, ia juga salah satu simptom lah. Dan juga kehilangan daya bau dan rasa, sakit tekak, sesak hidung ataupun hidung yang berair, loya ataupun muntah dan cirit-birit. Jadi semua itulah simptom-simptom COVID-19 dan ada juga simptom kecemasan seperti susah bernafas, kesakitan dan tekanan di dada anda yang berterusan, bertimbul kekeliruan, tiada upaya untuk bangun dari tidur ataupun berjaga, kebiruan bibir ataupun muka. Jadi, jika anda ternampak seseorang mengalami simptom-simptom kecemasan ini, silalah hubungi pihak kesihatan dengan segera. Dan semua simptom ni bukannya kesemua simptom yang akan dialami oleh seseorang jika mereka dapat COVID-19 tu. Jadi, jikalau ternampak simptom lain yang nampak serius, silalah hubungi pihak kesihatan dengan segera. Walaupun bekalan bahan uji sedang bertambah, ia masih lagi sukar untuk mencari tempat yang akan menjalankan ujian pengesahan COVID-19. Dan terdapat 2 jenis ujian untuk COVID-19 ni. Yang pertama adalah ujian viral dan yang kedua adalah ujian antibody. Jadi, ujian viral akan memberitahu anda jika anda sedang menjangkiti COVID-19. Manakala ujian antibody pula akan memberitahu anda jika anda pernah mendapat jangkitan sebelum ni atau tidak. Dan ujian antibody tidak dapat tunjuk jika anda mendapat jangkitan pada masa ujian kerana ia memerlukan 1 hingga 2 minggu lepas jangkitan untuk badan anda untuk menghasilkan antibody tersebut. Jadi, buat sekarang kita tidak tahu jika mempunyai antibody boleh melindungi seseorang daripada menjangkiti COVID-19 atau tidak. Dan kita juga tidak tahu berapa lama pelindungan yang antibody dalam badan anda boleh tahan. Untuk ujian viral, jika anda diuji positif, anda haruslah mengambilkan langkah-langkah protektif untuk mengasingkan diri dan kuarantin diri. Sebenarnya, anda haruslah buat langkah-langkah itu selepas mengalami sebarang simptom COVID-19. Jika anda diuji negatif pula, ia bermaksud anda tidak dijangkiti COVID-19 pada masa ujian. Tetapi, ada kemungkinan juga yang anda akan dijangkiti COVID-19 pada masa hadapan jika anda tidak berwaspada. Jadi, siapakah yang patut mengambil ujian pengesahan COVID ni? CDC mengesyorkan ujian viral dan bukannya ujian antibody. Walaupun bekalan bahan uji sedang bertambah, ia masih lagi sukar untuk mencari tempat yang boleh dan akan menjalankan ujian pengesahan COVID ni. Jadi, untuk penyakit ringan, anda tidak perlukan ujian pengesahan, tetapi anda boleh sembuh dalam rumah tanpa rawatan perubatan. Maksudnya, anda tidak perlu menjalankan ujian ataupun mengambil perubatan.
Tetapi, jika anda mempunyai simptom, sila hubungi profesional penjagaan kesihatan dan kunjungi laman web Jabatan Kesihatan tempatan anda untuk informasi mengenai ujian COVID ni. Seterusnya, bagaimanakah COVID-19 akan merebak dan apakah yang boleh dibuat untuk mencegah? Jadi, COVID-19 ni boleh merebak dari orang ke orang dan oleh kerana simptom-simptom ini hanya akan muncul 2 hingga 14 hari selepas dijangkiti, COVID-19 mungkin akan disebar oleh orang yang tidak mengalami simptom-simptom. Maksudnya, jika anda mempunyai COVID-19 dan tidak tahu mengenainya, anda mungkin akan menyebarkan kepada keluarga dan kawan-kawan anda jika tidak melakukan langkah-langkah protektif, iaitu penjarakan sosial dan juga mengasingkan diri. Jadi sekarang kita akan tengok apakah cara yang COVID-19 ni boleh merebak, dan cara-cara semua ni termaksudlah kontak rapat dari orang ke orang dalam jarak 6 kaki, dan ia juga boleh merebak melalui titisan pernafasan apabila seseorang yang telah dijangkiti membatuk ataupun bersin ataupun bercakap dan menyentuh permukaan yang mempunyai virus. Buat masa ni, kita masih tidak ada lagi vaksin untuk COVID-19. Virus COVID ni boleh merebak dari orang ke orang. Jadi sebab itulah cara terbaik untuk pencegahan adalah dengan mengelakkan dedahan kepada virus dengan mengamalkan penjarakan sosial dan kuarantin. Selain daripada itu, anda juga wajib mencucikan tangan. Ianya sangat penting sebagai pencegahan. Dan anda haruslah mencuci tangan dengan sabun dan air selama lebih kurang 20 saat. Dan terutamanya selepas meniup hidung, batuk ataupun bersin, anda haruslah mencuci tangan selepas itu. Dan ataupun anda juga boleh menggunakan pembersih tangan yang mempunyai sekurang-kurangnya 60% alkohol. Nah, anda juga haruslah cucikan ke semua bahagian tangan anda sehingga mereka terasa kering dan jangan sentuh muka anda jika tangan anda belum dicuci lagi. Kalau tidak, virus yang berada di tangan anda mungkin akan pergi ke muka anda dan anda akan mengalami risiko yang tinggi untuk mendapat COVID-19 ini. Selepas itu, mengamalkan jarakan sosial juga amat penting. Anda haruslah elakkan kontak rapat dengan orang sakit, termaksudlah mereka yang tinggal dalam rumah anda, seperti kawan-kawan ataupun keluarga anda. Dan anda patutlah kekalkan jarakan sepanjang 6 kaki, ia lebih kurang 2 lengan, sepanjang 2 lengan daripada orang lain, dan elakkan tempat sesak dan perhimpunan besar-besaran. Anda juga haruslah sentiasa ingatkan yang orang yang nampak biasa dan tidak mengalami sebarang simptom juga mampu menjangkitkan virus COVID juga. Oleh itu, silalah berhati-hati semasa pergi ke luar ke ataupun apa-apa, silalah membuat langkah-langkah protektif. Seterusnya, pakailah topeng muka kain. Ini disebabkan anda juga mungkin akan menyebarkan virus COVID walaupun anda tidak berasa sakit. Semua orang haruslah memakai topeng muka semasa di tempat awam seperti bila di kedai ke ataupun di klinik. Dan jangan lupa untuk sentiasa mengamalkan jarakan sosial. Walaupun topeng muka ni boleh membantu, ia tidak bermaksud anda akan tidak ada apa-apa selagi anda memakaikan topeng ni, kerana kita tidak tahu lagi cara-cara lain yang virus ni boleh merebak. Jadi, sentiasa lakukan langkah-langkah protektif semua ini.
semasa memilih topeng muka juga, anda haruslah ingat untuk mengelakkan topeng muka yang digunakan oleh profesional penjaga kesihatan seperti N95 dan topeng bedah, supaya mereka yang perlukan topeng-topeng ini akan mendapat bahan-bahan semua ini dan melakukan kerja mereka dengan Pada bahan setiap yang hari, diperlukan. anda seharusnya melakukan kerja pembersihan dan pembasmian kuman pada permukaan yang kerap disentuh. Contohnya termaksudlah tombol pintu, suis lampu, pemegang-pemegang, telefon bimbit anda, papan kekunci, kepala paip dan lain-lain. Pembersihan dengan sabun dan air hanya dapat mengurangkan bilangan kuman, kotoran dan bahan pencemar pada permukaan. Tetapi, pembasmian kuman dapat memastikan kesemuanya kuman dibunuh. Anda hendaklah sentiasa mengikut arahan yang telah disediakan apabila membersihkan peranti dan barang elektronik. Adalah dicadangkan untuk meletakkan pelitup kalis air pada barang elektronik agar senang dilapkan. Sekiranya tiada arahan, gunalah kain lap atau penyembuh yang mengandungi sekurang-kurangnya 7% alkohol dan biar bersakit. Pakai sarung tangan pakai buang. Cuci pakaian mengikut arahan yang telah ditentukan dan menggunakan suhu air yang paling sesuai. Seterusnya, keringkan pakaian tersebut. Jangan mengunjang pakaian yang kotor. Bersihkan dan membasmi kuman pada paku pakaian sebelum menggunakannya. Tanggalkan sarung tangan dan cuci tangan dengan segera selepas kawalan pergerakan pemulihan telah dilaksanakan dan tindakan pencegahan amat penting dan harus dititik berat oleh orang ramai supaya sentiasa sihat dan selamat. Pada hakikatnya, virus ini dapat bergerak sejauh 6 kaki. Semasa beratur di pasaraya, adalah susah untuk kita berjarak dengan orang lain sejauh begini. Dalam konteks ini, CDC dan WHO bercadang untuk memakai pelindung muka di tempat awam seperti hospital, tempat bekerja, pasaraya dan farmasi. Selain itu, mereka juga bercadang bahawa orang yang berumur 2 tahun ke atas mesti memakai pelindung muka sekiranya suka mengamalkan penjarakan sosial dengan orang lain. Pada masa yang sama, mereka juga bercadang bahawa anak-anak yang kecil daripada 2 tahun dan mempunyai sesakan nafas tidak semestinya memakaikannya. Kita haruslah mencuci tangan sebelum memakai pelindung muka. Pastikan anda tidak menyentuh pelindung muka selepas memakaikannya. Semasa memakai pelindung muka, pastikan pelindung muka menutup keseluruhan hidung dan mulut dan menarik bahagian bawah sehingga menutup dagu. Elakkan ruang di antara pelindung muka dan muka anda setelah memakainya. Terdapat juga langkah-langkah untuk membuat pelindung muka jahit dan pelindung muka tanpa jahit pada laman web CDC. Berikut merupakan langkah-langkah untuk membuat pelindung muka tanpa jahit oleh CDC. Bahan yang diperlukan ialah bandana. Apa yang boleh anda lakukan sekiranya anda dijangkiti penyakit ini? Jika anda dijangkiti penyakit COVID-19, langkah yang paling mustahak adalah dengan berada di rumah sepanjang masa kecuali untuk mendapatkan rawatan di hospital. Elakkan pergi ke tempat orang ramai supaya tidak merebak penyakit ini kepada orang lain. Kebanyakan pesakit yang tidak kritikal dapat sembuh di rumah. Semasa berada di rumah, asingkan anda dengan orang lain dengan berada di bilik tertentu sahaja. Jaga kesihatan anda dengan minum air dan berehat secukupnya. Ubat seperti acetaminophen dapat membantu dalam proses penyembuhan anda. Berhubung dengan doktor anda dan menelefon jika anda memerlukan rawatan. Elakkan menggunakan pengangkutan awam, teksi dan menumpang kereta dengan orang lain. Ini dapat mencegah penularan wabak COVID-19. Jika keadaan anda bertambah teruk, sila mendapatkan rawatan di hospital dengan segera. Sekiranya anda seorang penjaga kepada ahli keluarga yang jatuh sakit. Pertamanya, CDC mencadangkan bahawa anda seharusnya mengasing bilik tidur dan bilik air daripada pesakit tersebut. Pakaikan sarung tangan pakai buang semasa membersihkan tempat pesakit. Pembersihan hanya dilakukan apabila diperlukan. Contohnya, terdapat kotoran dalam biliknya. Jika terpaksa berkongsi bilik air yang sama, pesakit tersebut yang harus melakukan kerja pembersihan dan pembasmian kuman setelah menggunakannya.
Seterusnya, penjaga dan ahli-ahli keluarga lain haruslah menunggu selama mungkin sebelum melakukan kerja pembersihan dan pembasmian kuman untuk akan membincangkan perkara tentang makanan dan buangan. Pesakit haruslah makan dalam bilik yang berasingan. Hal ini kerana pesakit akan membuka mulut semasa makan. Kemungkinan besar titisan air liur akan mencemarkan makanan orang lain dan menjangkiti mereka. Semasa mencuci peralatan makan pesakit, pakailah sarung tangan pakai buang dan mencucinya dengan sabun dan air panas ataupun menggunakan mesin basuh pinggan mangkuk. Seterusnya, anda haruslah sediakan tong sampah khas kepada pesakit dan gunakan sarung tangan pakai buang semasa membuang sampah di dalamnya. Terdapat banyak kes yang sedang berlaku hari ini. Kita memang akan berasa risau dan tertekan. Dalam bahagian ini, kita akan menerangkan cara-cara menghadapi dan mengatasi tekanan. Pengasingan atau kesunyian yang berpanjangan akan menyebabkan kebanyakan orang mengalami kemurungan yang melampau. Mujurlah, terdapat beberapa cara untuk mengatasi tekanan dan stres. Individu yang dikuarantin perlu berehat dari menerima dan membaca berita. Maklumat yang terlampau banyak boleh menyebabkan sesetengah individu berasa terlalu risau. Penjagaan kesihatan fizikal diri boleh mendatangkan impak positif kepada kesihatan mental anda. Pastikan anda bermeditasi, melakukan senaman regangan, mempunyai kesedaran yang tinggi, mengambil makanan yang sihat, sentiasa bersenam, mendapatkan tidur yang mencukupi dan mengelakkan diri daripada dadah dan alkohol. Jika anda bekerja dari rumah, mengekalkan keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan anda sedapat mungkin. Mempunyai ruang bekerja, berasingan dengan ruang rumah lain dapat mengelakkan tekanan. Akhir sekali, pastikan anda selalu berhubung dengan kawan dan keluarga. Sekiranya anda pernah mengalami masalah kesihatan mental, mengambil prihatin tentang tanda-tanda semakin teruk atau yang baharu. Setelah penerangan tentang cara mengatasi tekanan, sekarang kita akan berbincang tentang golongan yang perlu lebih berhati-hati. Setiap orang perlu berwaspada dengan COVID-19. Walau bagaimanapun, sesetengah individu perlu mengamalkan langkah berwaspada tambahan. Golongan ini termasuk mereka yang mengalami keadaan perubatan, meninggal di rumah penjagaan atau kemudahan penjagaan secara jangka panjang, atau orang dewasa yang berumur 65 tahun dan ke atas. Individu yang merupakan salah satu atau lebih dalam kategori tersebut berkemungkinan mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menjangkiti COVID-19. Keadaan perubatan yang dijalani termasuk penyakit paru-paru kronik, penyakit jantung yang serius, imunokompromi, obesiti tahap tinggi, kencing manis, penyakit buah pinggang kronik dan sedang menjalani dialisis, serta penyakit berkaitan dengan hati. Orang dewasa yang berumur 65 tahun atau ke atas berisiko tinggi untuk menjangkiti COVID-19. 8 daripada 10 kes kematian yang dilaporkan di United States, iaitu 80%, telah membabitkan orang tua yang berumur 65 tahun dan ke atas. Jadual ini menunjukkan anggaran peratusan tentang orang tua yang dijangkiti COVID-19 di US. Sebanyak 31 hingga 59% orang dewasa yang berumur 65 tahun hingga 84 tahun yang dijangkiti COVID-19 telah dimasukkan ke hospital. Bagi orang dewasa yang berumur 85 tahun dan ke atas yang dijangkiti COVID-19 adalah sebanyak 31 hingga 70% dimasukkan ke hospital. Perbezaan antara kedua-dua golongan tersebut adalah kecil.
Orang dewasa berumur 65 hingga 84 tahun yang menjalani rawatan rapi adalah sebanyak 11 hingga 31%, manakala orang dewasa yang berumur 85 tahun dan ke atas adalah sebanyak 6 hingga 29%, yaitu lebih kurang daripada orang dewasa berumur 65 hingga 84 tahun. Orang dewasa dijangkiti COVID-19 yang berumur 65 hingga 84 tahun yang mengalami kematian adalah sebanyak 4 hingga 11%, manakala orang dewasa berumur 85 tahun dan ke atas adalah sebanyak 10 hingga 27%. Apakah yang Anda boleh buat terhadap hewan peliharaan Anda? Sesetengah coronavirus dapat menjangkiti haiwan dan dapat merebak ke manusia, walaupun perkara ini adalah luar biasa. Perkara ini dipercayai merupakan punca asal yang menyebabkan perebakan COVID-19, yaitu jangkitan pertama berkaitan dengan pasar haiwan di China. Kes pertama di US tentang haiwan positif coronavirus ialah seekor harimau yang mengalami penyakit pernafasan di sebuah zoo yang terletak di New York City. Pegawai kesihatan awam percaya bahawa banyak kucing jatuh sakit adalah disebabkan oleh pendedahan kepada seorang pekerja zoo yang dijangkiti coronavirus. Penyelidikan masih dijalankan. Terdapat beberapa langkah berwaspada yang kita boleh mengambil, yaitu kucing digalakkan berada di rumah dan jangan membiarkan mereka di luar sesuka hati. Membawa anjing berjalan dengan mengikatkan tali cawat dan berjarak sekurang-kurangnya 6 kaki ataupun 2 meter dari orang lain. Elakkan daripada berada di tempat awam yang mempunyai ramai orang. Jangan meletakkan penutup mulut untuk haiwan peliharaan kerana perbuatan ini akan mencederakan haiwan tersebut. Jangan menyapukan ubat pembasmi kuman, alkohol, hidrogen peroksida atau produk lain yang tidak diluluskan untuk kegunaan haiwan pada haiwan peliharaan Anda. Hal ini kerana tiada bukti yang menunjukkan virus ini boleh merebak ke manusia daripada kulit atau bulu haiwan. Menghubungi doktor haiwan peliharaan Anda jika Anda ingin mengetahui keadaan haiwan peliharaan Anda. Sekiranya Anda jatuh sakit, minta ahli keluarga lain untuk menjaga haiwan peliharaan Anda. Elakkan sentuhan dengan haiwan peliharaan Anda. Cara lain ialah Anda boleh memakai penutup mulut serta mencuci tangan sebelum dan selepas interaksi dengan haiwan peliharaan. Jika haiwan peliharaan Anda telah jatuh sakit, letakkan ia di rumah kecuali membawa ia untuk mendapatkan rawatan. Pastikan Anda berhubungi dengan doktor haiwan Anda. Mengasingkan haiwan peliharaan Anda dengan orang dan haiwan lain di rumah. Kalau boleh, Anda boleh meletakkan haiwan peliharaan Anda di bilik yang disediakan khas untuk haiwan peliharaan yang sakit supaya dapat mengurangkan perebakan. Mengelakkan sentuhan atau interaksi sebanyak mungkin. Pakai penutup mulut dan sarung tangan apabila berdekatan dengan haiwan peliharaan Anda yang dijangkiti. Langkah ini adalah sama apabila menjaga individu yang dijangkiti COVID-19 di rumah Anda. Jika Anda merancang untuk melancong, sila dengar seksyen ini dengan teliti. Sekatan perjalanan berbeza dalam setiap negara. Oleh itu, amat penting supaya kita mengetahui polisi-polisi yang terkini dalam negara kita. Menurut CDC, cadangan pergerakan COVID-19 dibahagikan kepada 3 tahap. Pada tahap 1 dan 2, berlakunya transmisi komuniti yang terhad dan transmisi komuniti secara berterusan. Tahap 3 menunjukkan transmisi komuniti yang berterusan secara meluas
dengan ada atau tiada sekatan untuk memasuki sempatan US. Pada 1 Jun, US berada dalam tahap 3 tanpa sekatan untuk memasuki sempatan US. Walau bagaimanapun, tidak boleh dinafikan bahawa setiap negara dalam dunia ini sedang berada dalam tahap 3. COVID-19 sangat mudah untuk dijangkiti dan anda hendaklah meminimumkan bilangan melancong anda. CDC mencadangkan untuk mengelakkan semua perjalanan yang tidak penting disebabkan pandemik COVID-19. Kes jangkitan dan kemautan disebabkan COVID-19 telah dilaporkan di semua negeri dan situasi tersebut sentiasa berubah. Ini kerana perjalanan akan menambah risiko anda dijangkiti lalu merebak wabak COVID-19. Anda diingati bahawa tinggal di rumah merupakan cara yang terbaik untuk melindungi anda dan orang lain daripada jatuh sakit. Terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan dalam keadaan di mana anda tidak ada pilihan dan perlu melancong. Anda hendaklah sentiasa melakukan langkah-langkah pencegahan. Bawa ubat yang boleh bertahan sepanjang perjalanan anda supaya boleh digunakan semasa anda jatuh sakit. Bawa pencuci tangan dengan peratusan alkohol sekurang-kurangnya 60% dan membawanya ke mana-mana anda pergi. Anda mestilah sentiasa memakai pelitup muka di tempat awam. Sediakan makanan dan minuman untuk perjalanan anda, terutamanya makanan yang tidak mudah rosak kerana ada kemungkinan restoran-restoran dan kedai-kedai tidak dibuka. Semasa anda perlu melancong, sila mempertimbangkan risiko-risiko anda akan mendapat atau merebak COVID-19 berdasarkan bagaimana anda melancong. Perjalanan udara memerlukan anda untuk berada di lapangan terbang untuk suatu tempoh masa yang panjang. Ini akan menyebabkan anda terdedah kepada permukaan-permukaan sering disentuh yang berpenuhi dengan kuman. Anda juga perlu berinteraksi dengan orang ramai. Selain itu, penjarakan sosial juga sukar untuk diamalkan dalam kapal terbang. Jika anda melancong dengan menggunakan kereta, mungkin anda akan makan atau pergi ke tandas awam di tengah perjalanan. Ini juga boleh menambahkan risiko anda terdedah kepada wabak COVID-19. Semasa anda menaiki bas atau kereta api, anda mungkin duduk atau berdiri kurang dari 1 meter dengan orang lain, iaitu jarak sosial yang dicadangkan. Jika anda baru balik ke rumah dari luar negara, anda mestilah tinggal di rumah sepanjang tempoh 14 hari. CDC mencadangkan bahawa semua orang mengelakkan pelayaran kapal persiaran kerana risiko mendapat COVID-19 atas kapal-kapal persiaran adalah amat tinggi. Sila melakukan langkah-langkah tersebut dalam tempoh 14 hari ini. Pertamanya, sila mengambil suhu badan anda 2 hari sekali dan memberi perhatian kepada simptom-simptom terutamanya demam. Rekodkan suhu badan anda dalam satu borang jika diperlukan. Seterusnya, tinggal di rumah dan melelakkan hubungan dekat dengan orang lain. Jangan pergi bekerja atau ke sekolah. Anda mestilah menjaga jarak sosial dengan orang lain. Sila ingat bahawa walaupun kawalan pergerakan dilonggarkan di banyak tempat, bilangan kes masih semakin bertambah pada masa ke masa. Apa yang boleh anda buat untuk mengatasi keadaan tersebut? Terdapat banyak cara anda boleh membantu semasa pandemik COVID-19. Walaupun kita masih perlu menjamin jarak sosial, kita masih boleh mengeratkan hubungan kita dengan jiran-jiran serta memberi bantuan kepada mereka yang memerlukannya. Jika boleh, anda digalakkan untuk menderma wang atau barangan. Anda boleh menderma kepada pemandu PPE
yaitu personal protective equipment, food bank, dan bisnes-bisnes kecil. Dermaan anda akan membantu mereka kerana sikit-sikit menjadi bukit. Anda juga boleh menyokong bisnes-bisnes kecil dalam masa yang sukar ini. Mereka sedang berada dalam keadaan yang amat susah dan sokongan anda amat diperlukan. Anda boleh memberi makanan secara pick up atau pandu lalu. Selanjutnya, anda boleh memperhubungkan dengan orang yang berada di sekeliling anda. Anda boleh menulis dan menghantar surat kepada pekerja-pekerja healthcare dan memberitahu mereka bahawa anda amat bersyukur atas sumbangan mereka. Anda juga boleh FaceTime dengan kawan-kawan dan keluarga anda dan berbual-bual dengan mereka. Seterusnya, anda boleh mengumpul dana menggunakan hobi atau bakat anda. Anda boleh menggunakan inisiatif tersebut untuk menyokong usaha-usaha pemulihan COVID-19. Anda boleh mengajar tuition melalui internet atau membuat kelas tangan untuk dijual. Anda juga boleh berusaha bersama-sama berestoran untuk memberi makanan kepada mereka yang tiada tempat berteduh semasa pandemik COVID-19. Jalanlah tanggungjawab anda sebagai seorang ahli masyarakat dan membuat sumbangan anda. Staying apart is the best way to be united. Ingat, pada masa ini, cara terbaik bersatu melawan pandemik ini adalah dengan mengamalkan jarak sosial. Walaupun banyak bisnes telah buka semula, tetapi kita masih perlu mengamalkan jarak sosial untuk mencapai matlamat jangka panjang kita. Terima kasih atas tontonan anda. Harap sekian maklum dan harap semua sihat dan selamat. The information in this video is reviewed by Students for COVID, a multidisciplinary group of students and healthcare providers, industry representatives, and other passionate community members from around the world who have joined together in an international effort to support for those who are working at the front lines during these uncertain times.